Okey, hai semua. Terima kasih kerana sudi join sesi kita pada kali ini. Okey, jadi pada kali ini kita akan membincang tentang warisan negara bangsa. Okey, ini boleh didapati di muka surat 2. Okey, ini bab 1, warisan negara bangsa. Jadi bab ini kita berkisarkan tentang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, dan yang kedua, tentang ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Kemudian yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat. Dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat dalam pemerintahan sebelum kedatangan Barat. Jadi itu adalah intipati topik warisan negara bangsa. Okey, baiklah, kita pergi kepada subunit yang pertama, iaitu tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, jadi apabila membincangkan tentang topik ini, kita kena tahu bahawa kemunculan dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu ni adalah satu bukti bahawa negara bangsa ini telah bermula sebelum kedatangan Barat, dan proses pembentukan negara bangsa ini mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap berdasarkan sesebuah kerajaan. Jadi kita ada kerajaan seperti Funan, kita ada Champa, kita ada Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Dan semua kerajaan-kerajaan ini menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang, dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Jadi apabila bercakap tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ini, kita kena tahu bahawa pembentukan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ini berbeza daripada yang berlaku di Barat. Jadi ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan juga keperluan. Jadi ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ni ada 4 lah. Terdiri daripada, pertama, raja, kedua, undang-undang, ketiga, wilayah pengaruh, dan yang keempat, rakyat. Jadi baik, kita bincang tentang ciri yang pertama, iaitu raja. Kita tahu bahawa raja ini menjadi tonggak utama kerajaan. Rasanya sebelum ni pun mesti pernah dengar kan tentang ini. Jadi raja menjadi tonggak utama kerajaan, dan kedudukan raja ini diperkukuh dengan adanya sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Jadi raja ini sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Kita pergi ke ciri yang kedua, iaitu undang-undang. Jadi undang-undang ini dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Ini undang-undang yang ada ini dipakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya kerajaan Majapahit, diamalkan undang-undang yang dinamakan sebagai Kutara Manawa. Kutara Manawa. Kemudian ada juga wilayah pengaruh. Jadi wilayah pengaruh ni adalah kawasan yang mana rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya kerajaan Funan, dia ada wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Kamran, Selatan Myanmar dan Segenting Keras. Dan seterusnya itu rakyat. Jadi rakyat ni apa? Rakyat merujuk
kepada penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan mereka tidak menerhaka. Okay, contohnya rakyat kerajaan Sriwijaya. Okey, rakyat kerajaan dia membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okey, saya nak jelaskan sedikit lagi tentang tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ini. Okey, tadi kita dah sebut tentang kerajaan Sriwijaya, kan? Okey, jadi anda perlu tahu bahawa kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang dan kerajaan ini meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan alam Melayu yang sebelumnya, iaitu kerajaan Funan dan juga kerajaan Champa. Jadi kesinambungan ini memberi asas yang kukuh untuk kerajaan Sriwijaya berkembang dan muncul sebagai empire yang terkenal. Okey. Dan ciri-ciri negara bangsa ini membawa prosperity ataupun kejayaan atau kesejahteraan kepada empire Sriwijaya dan diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Bila bincang tentang Melaka ni, Kesultanan Melayu Melaka menyerapkan ciri-ciri lain dalam memperkukuhkan negara bangsa kesultanan ini. Begitu juga dengan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor Riau meneruskan ciri-ciri ini dengan menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Okey, jadi kita beralih kepada 1.2, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk bab ini kita perlu tahu bahawa ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka ini memberi gambaran bahawa pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa itu amat penting, kan? Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni ada sistem pentadbiran, ada peraturan, ada masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri. Ada cirinya kalau kita tengok di sini, ada pertama kerajaan, kedua rakyat, ketiga kedaulatan, keempat wilayah pengaruh, kelima undang-undang, dan keenam lambang kebesaran. Jadi ciri-ciri inilah yang menggambarkan wujudnya atau terbentuknya negara yang bangsa yang kukuh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kita bincang tentang kerajaan terlebih dahulu ya. Ini adalah ciri yang pertama. Okey. Jadi kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Okey. Seperti mana yang kita tahu, raja memang merupakan pemerintah tertinggi, kan? Okey, dan raja juga dibantu oleh pembesar. Okey. Kita ada satu sistem yang kita namakan sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Jadi sistem pembesar 4 lipatan inilah yang menjadi penguat ataupun tonggak pentadbiran di Melaka pada ketika itu. Sistem pentadbiran kerajaan ini memang jelas nampak amat tersusun. Okey, amat tersusun. Dan selepas datangnya Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, jadi daripada raja, gelaran itu ditukar menjadi
mereka mula menggunakan gelaran sultan. Itu ciri yang pertama. Kita pergi ke ciri yang kedua pula, iaitu rakyat. Okey. Jadi rakyat ini ada dua peranan yang dilakukan, iaitu pertama, taat setia kepada Sultan Melaka, dan kedua, mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kalau kita tengok di secara umumnya, rakyat Melaka ni terdiri daripada, kita ada dua golongan. Golongan pemerintah, iaitu Sultan dan Pembesar, dan golongan diperintah, itu rakyat lah. Ini hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi golongan diperintah ini terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Okey. Dan secara umumnya rakyat Melaka ni juga terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Okey, nampak tak dia punya ni tadi, beza tu? Golongan diperintah ni terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Okey. Rakyat Melaka pula terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Okey. Jadi ada hubungan timbal balik lah di antara rakyat, okey, dan juga golongan pemerintah, iaitu sultan. Okey. Jadi hubungan ini lah yang mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Okey, ciri yang ketiga pula adalah kedaulatan. Jadi kedaulatan ini ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, kedaulatan adalah ialah hak mutlak sultan untuk kawal rakyat. Okey, hak mutlak sultan untuk kawal rakyat dan hak mutlak sultan untuk kawal wilayah. Okey. Jadi kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Okey, jadi dan kedaulatannya juga diiktiraf oleh kerajaan seperti dinasti Ming. Okey, di mana kerajaan dinasti Ming pada ketika itu telah menghantar beberapa orang utusan untuk mengeratkan hubungan antara China dan Melaka. Okey, dan yang paling terkenal sekali adalah Laksamana Cheng Ho. Okey, di mana pada ketika itu kerajaan dinasti Ming hantar beberapa orang utusan, okey, yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dan Melaka. Itu yang ketiga. Yang keempat, bercakap tentang wilayah pengaruh. Okey, jadi apa itu wilayah pengaruh? Okey, wilayah pengaruh ni adalah wilayah merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Okey. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni ada wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Okey. Di wilayah ni juga diperoleh melalui penaklukan, melalui naungan, dan diperoleh melalui perkahwinan. Ada tiga lah. Okey, penaklukan, naungan dan perkahwinan. Okey, itu wilayah pengaruh. Yang kelima ialah undang-undang. Terdapat dua undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pertama Hukum Kanun Melaka dan yang kedua Undang-Undang Laut
Melaka. Jadi undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan lagi kerajaan dan digunakan untuk melindungi rakyat. Okey, itu undang-undang. Kemudian yang keenam, lambang kebesaran. Okey, jadi apa itu lambang kebesaran? Lambang kebesaran ialah identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan keistimewaan Sultan Melaka. Okey, jadi lambang kebesaran ini merupakan identiti. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Jadi apakah lambang kebesaran ini? Okey, kita ada adat istiadat. Mereka ada penggunaan warna. Okey, ada nobat, ada regalia dan juga ada cap moho. Okey, cap moho ini apa fungsinya? Cap moho ini digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Okey, itu. Jadi saya nak kongsikan beberapa maklumat penting. Tadi kita ada sebut tentang wilayah taklukan dan juga wilayah naungan, kan? Dan juga perolehan wilayah melalui perkahwinan. Itu di bawah wilayah pengaruh. Tadi itu ciri yang keempat. Jadi kena tahu wilayah taklukan ni apa maksud dia lah. Okey, wilayah taklukan ini ialah wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Okey, di antara wilayah yang ditakluk termasuklah Pahang, okey, Kuala Linggi, Kelantan, okey, Rokan, Indragiri dan Kampar. Kemudian kita ada juga wilayah naungan. Wilayah naungan pula ialah wilayah yang menerima Ketuanan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sama ada melalui perkahwinan ataupun melalui persahabatan. Contohnya apa? Contoh wilayah naungan ialah Lingga, Patani dan Kedah. Okey. Dan yang ketiga kita sebut juga tadi tentang perolehan wilayah melalui perkahwinan. Okey, jadi contohnya apa? Seperti kerajaan Majapahit, dia hadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri Majapahit. Itu contoh perolehan wilayah melalui perkahwinan. Okey, jadi kalau kena tahu lepas ni macam mana nak nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi terima kasih. Okey, jadi kita beralih ke 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, jadi dalam 1.3 kita akan membincang tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai pentadbiran yang lengkap lah. Okey, dan juga kita akan bincang tentang undang-undang. Okey, jadi Kesultanan Melayu Melaka ni ada undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi kita mulakan dulu dengan sistem pentadbiran. Baiklah, jadi sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai pentadbiran yang lengkap lah. Okey, jadi sistem pentadbiran ini tersusun dan dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey. Okey. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini memang tersusun dan berhierarki, di mana jika kita lihat dia carta di muka surat 8, kita akan dapat lihat sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, di mana Sultan mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek, iaitu pemerintahan, peperangan,
hubungan diplomatik dan juga agama. Dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini terdapat pembesar berempat, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Pembesar lain yang membantu dalam pentadbiran ini ialah Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan penghulu. Jadi pelaksanaan pemerintahan ini sangat sistematik dan orang kata mampu menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka efektif. Okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini ada 2 peringkat, iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Pentadbiran peringkat pusat ini dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Ada hubungan dan persefahaman dua hala antara sultan dengan pembesar untuk memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pemufakatan inilah yang dapat mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan mengelakkan daripada tindakan yang tidak bertanggungjawab atau sewenang-wenangnya oleh pemerintah. Okey, bendahara. Kita bincang tentang bendahara dahulu. Okey, jadi bendahara ni merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Okey, bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua urus angkatan tentera. Bendahara juga akan menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Kesultanan Melayu Melaka juga mempunyai sistem keuangan yang teratur. Okey, di mana sistem sumber pendapatan diperoleh daripada urusan perdagangan, diperoleh daripada cukai dan ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Jadi seorang penghulu bendahari dilantik bagi menguruskan perbendaharaan secara teratur. Okey, Syah Bandar pula dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan, manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Jadi hasil perbendaharaan ini akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata dan juga membina istana. Jadi dari aspek keselamatan pula, sistem keselamatan Kesultanan Melayu Melaka juga kemas untuk menjaga keamanan di darat dan juga di laut. Jadi bagi tujuan ini, temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka, manakala laksamana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey, jadi mungkin ada yang bertanya apakah itu kawasan pegangan. Okey, jadi kawasan pegangan ini ialah kawasan yang dikurniakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Okey, tadi saya cakap sistem pentadbiran ada 2 peringkat, iaitu pusat dan jajahan. Okey, pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Jadi tadi kita bincang tentang pentadbiran peringkat pusat. Okey, pada peringkat jajahan pula, pembesar ini ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Pembesar ini dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Jadi antara peranan mereka adalah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran, dan mereka juga dibenarkan mengutip cukai. Okey, dalam 1.3 kita akan bincangkan juga tentang undang-undang. Jadi undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka ada 2, Hukum Kesultanan Melaka dan juga Undang-Undang Laut
Melaka. Undang-undang Hukum Kanun Melaka ialah Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Okey, saya ulang semula. Jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Okey, jadi kita bincang tentang jenayah pula. Okey, dalam hukum Kanun Melaka, hukum jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pelbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuklah seperti dalam pasal 5.1, iaitu apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Okey, dalam pasal 4, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Okey, kedua, tentang peranan sultan dan pembesar. Jadi setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Contohnya dalam pasal 1 ini dijelaskan tugas sultan, tugas bendahara, temenggung dan tugas penghulu bendahari. Okey. Terdapat juga kekeluargaan. Okey. Jadi isu kekeluargaan ini diberi perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang keluarga ini bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Okey, antara hukum dalam perkahwinan termasuklah dalam pasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup, memadai 2 orang sahaja. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Okey, itu kekeluargaan. Ekonomi pula. Okey, ekonomi. Kita tahu perdagangan merupakan sistem elemen penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal. Jadi undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dalam pasal 30, dinyatakan amalan riba. Amalan riba ini diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah pertama akil baligh, kemudian siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Okey, jadi itu sedikit berkenaan dengan hukum kanun Melaka. Okey, Undang-Undang Laut Melaka pula sedikit berlainan. Okey, di mana Undang-Undang Laut Melaka ini diusahakan oleh beberapa nahoda Melaka, iaitu Nahoda Jenal, Nahoda Diri dan Nahoda Sahak. Dan undang-undang ini diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkaitan perkara yang berkaitan dengan peranan nahoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Baik, kita mulakan dengan peranan nahoda. Okey, nahoda ini berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Jadi semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nahoda. Dalam pasal 13.1 ada dinyatakan bahawa nahoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam pasal 13.3 pula dinyatakan sekiranya nahoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nahoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Okey, itu peranan nahoda. Kemudian pelayaran. Okey, dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nahoda. Antaranya termasuklah jurumudi, malim dan juga jurubatu.
Jadi pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran lancar dan juga selamat. Okey. Contohnya dalam fasal 9, okey, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Okey, malim perlu mengetahui keadaan ombak. Perlu tahu arus dan kedudukan bulan dan bintang. Supaya apa? Supaya pelayaran berada dalam keadaan selamat. Okey, dalam fasal yang sama juga, jika malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Itu pelayaran. Baik, yang ketiga, jenayah. Okey, perbuatan jenayah di atas kapal sudah semestinya akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Kan? Jadi undang-undang untuk ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Contohnya dalam fasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Okey. Yang keempat, okey, percukaian. Okey. Percukaian yang juga dinyatakan dalam undang-undang inilah. Jadi percukaian ini memang cukup sistematik dan cukup adil. Terdapat beberapa cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Okey, jadi dalam fasal 6.3 ini, nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Okey, jadi kita beralih kepada peranan pemerintah dan rakyat. Jadi kita tahulah hubungan kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka memang selaras dengan konsep wa'adat. Okey? Wa'adat. Wa'adat itu ialah perjanjian. Jadi rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain. Perkaitan ini berfungsi menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan. Hubungan ini mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang membawa kepada kegemilangan kesultanan ini. Jadi untuk 1.4 ini, peranan pemerintah dan rakyat ini, ada 3 perkara yang perlu anda tahu. Pertama, peranan sultan. Kedua, peranan pembesar. Dan ketiga, peranan rakyat. Okey. Jadi mari kita bincang tentang peranan sultan. Okey, ada 4 peranan sultan, iaitu pertama, menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Ketiga, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Kelima, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Okey, itu peranan sultan. Kemudian peranan pembesar. Peranan pembesar ada 3. Pertama, memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Okey. Kedua, menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Ketiga, mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Ada 2 beza di situ. Kemudian kita pergi ke peranan rakyat pula. Peranan rakyat ada 5. Okey. Pertama, rakyat menunjukkan tak setia kepada pemerintah. Kedua, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Ketiga,
menjadi tentera. Keempat, menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Okey, menjadi pengayuh dan atau pendayung kapal perang. Okey, yang kelima, menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan rakyat. Okey, jadi memang masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan diperintah. Jadi golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan ulama. Okey, golongan rakyat pula terdiri daripada golongan seperti peniaga, petani, tukang dan nelayan. Okey, hamba pula ada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Dan saya kongsikan satu lagi konsep, iaitu tulah. Tadi kita ada saya ada sebutkan tadi di bawah peranan rakyat, kan. Jadi tulah bermaksud kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja dan derhaka kepada raja. Itu maksudnya, itu erti tulah. Jadi kita dapat lihat hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat ini mempunyai peranan yang penting dalam menjamin kesejahteraan. Okey, hubungan ini dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Jadi sebagai rakyat, apa yang kita perlu lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. Terima kasih.